tadi YB sebut juga tentang ordinan darurat ini, saya ingin merujuk jugalah kepada perlembagaan seperti YB sebutkan tadi. Kalau setakat yang saya tahu, ikut perlembagaan perkara 150/3 dan 4 bahawa telah menetapkan bahawa semua ordinan darurat perlu dibentangkan dalam parlimen untuk pengesahan. Tetapi apa yang YB sebut tadi, sidang parlimen akan datang ini, minggu depan ini, hanya merupakan satu taliman. Ada pada pandangan YB sebagai seorang peguam, adakah pihak Perikatan Nasional memandulkan parlimen dengan menafikan tidak mematuhi perlembagaan 150/3 dan braket 4 ini? Apa pandangan YB? Saya setuju. Kerana kalau kita membaca dan kita tak perlu untuk menjadi peguam, memang jelas bahawa kita melihat 150/3 itu berkata bahawa proklamasi darurat itu hendak dibentangkan dan parlimen berhak untuk meluluskan atau menolak satu resolusi untuk darurat ini. Bagaimana parlimen akan dapat meluluskan darurat ini atau menolak kalau kita tidak dapat membahas? Dan kalau kita tidak diberikan satu peluang untuk mengundi, maknanya kerajaan ini telah melanggar 150/3, di mana peranan ahli parlimen telah ditukar untuk dengar saja. Itu bukan tugas kita. Kalau nak dengar saja, kita boleh dengar di YouTube, di social media, tak perlulah kita pergi ke parlimen untuk dengar. Pakai Zoom lah, Zoom. Pakai Zoom dan dengar saja. So itu bukannya tujuan perlembagaan, bukan tujuan untuk mengadakan wakil rakyat untuk dengar sama ada darurat itu adalah betul atau tidak. Kerana kita adalah wakil rakyat dan rakyat telah memberikan pandangan dan kita sebagai wakil kita tahu bagaimana rakyat hari ini di dalam keadaan yang susah, khususnya bila darurat ini telah gagal. Dan kita ada tanggungjawab untuk menolak satu darurat yang gagal atas tujuannya. Apabila YB sebut perkataan kerajaan gagal, saya terfikir juga dia bukan sahaja kalau mengikut penerangan YB bahawa Perikatan Nasional telah mencaburi peruntukan 150/3 perlembagaan, malahan juga saya terfikir Perdana Menteri juga menghina pada saya lah secara peribadi, saya bukan seorang peguam. Perdana Menteri telah 2-3 kali menghina Yang di-Pertuan Agong kerana tuanku tidak dipatuhi, malahan Menteri Undang-Undang masih memutarbelikkan perkataan yang disebut dalam tita bahawa parlimen perlu dibuka segera atau secepat mungkin. Kalaulah YB sebagai seorang peguam pergi ke mahkamah, hakim, contohnya hakim Mahkamah Tinggi bagi satu arahan, selesaikan perkara ini secepat mungkin ataupun segera. Sebagai seorang peguam, apa yang dimaksudkan segera dan secepat mungkin? Berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan? Inikah tahap kualiti Menteri Undang-Undang yang berkelayakan sebagai seorang lawyer juga? Apa pandangan YB? Perkataan yang digunakan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong adalah jelas bahawa untuk mengadakan persidangan parlimen dengan segera dan secepat mungkin. Ini ialah istilah bahasa Malaysia. Maknanya di mahkamah atau di luar mahkamah adalah sama. Kita lihat
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Segera ialah cepat. Secepat mungkin ialah jangan tunggu. Dengan secepat mungkin kita hendak melakukannya. Bahawa kita tidak melengah-lengah. Dan itulah apa yang jadi dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Undang-Undang untuk memberikan alasan demi alasan untuk tidak melakukan dengan cepat dan segera persidangan Parlimen. Menteri Undang-Undang kita sengaja buat tak faham ataupun dia memang tak faham bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia SPM dia gagal F9 ataupun dia buat bodoh, dia buat tak sengaja buat tak faham apa yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, memang kita hendak hantar satu kamus kepada menteri supaya beliau akan tahu apa maksudnya segera dan cepat. Mungkin YB boleh belikan esok pergi mana-mana kedai buku, belikan dah Isnin ini apabila bersidang Parlimen. YB kena hadiahkan senaskah satu buku Kamus Dewan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lah kepada Menteri Undang-Undang.